Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Haja Soleha binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam kemarin berangkat meninggalkan Republik Singapura setelah selesai mengadakan keberangkatan negara ke Republik tersebut pada 24 hingga 25 Ogos 2022. Berangkat sama Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Rabiatul Adawiyah binti Pengiran Haji Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majidah Nurul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Amirah Wardatul Bolkiah serta ahli-ahli kerabat diraja yang lain. Sebelum berangkat, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Bihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Semasa keberangkatan negara ke bawah Duli Yang Maha Mulia menghadiri majlis sambutan rasmi dan majlis perjumpaan bersama Puan Yang Terutama Halimah Yaakob, Presiden Republik Singapura. Dengan kedua-dua pemimpin berbincang mengenai kerjasama akrab antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura dalam berbagai bidang seperti keboleh tukaran mata wang, pertahanan, pendidikan dan people-to-people exchanges. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga berangkat menghadiri majlis santap negara yang dihoskan oleh Puan Yang Terutama dengan baginda menggunakan titah menggariskan hubungan unik dan istimewa antara kedua-dua buah negara serta kepentingan untuk bekerjasama rapat ke arah kemakmuran dan kedayatahanan berterusan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga berangkat mengadakan majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Dato' Laila Utama Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Republik Singapura. Semasa majlis perjumpaan tersebut, kedua-dua pemimpin mengukuhkan hubungan dua hala yang sekian lama terjalin antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura serta berbincang mengenai peluang-peluang kerjasama baharu yang dapat diterokai oleh kedua-dua buah negara. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga berkesempatan berangkat ke Pangkalan Udara Sembawang dengan menaiki helikopter H-225M medium lift dan menyaksikan pameran statik sistem peluru berpandu S-30 iaitu aset-aset pertahanan udara yang digunapakai oleh Tentera Udara Republik Singapura. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan diperkenalkan dengan bunga orkid baharu yang didaftarkan dengan nama Dendrobium Hassanal Saleha daripada pihak National Parks Board Republik Singapura sempena keberangkatan baginda berdua ke Republik Singapura. Dalam mengukuhkan lagi kerjasama antara kedua-dua buah negara, kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia memeterai 4 memorandum persefahaman yang baharu dengan kerajaan Republik Singapura, iaitu Memorandum of Understanding on Cooperation in Public Service Capacity Development, Memorandum of Understanding on the Brunei Darussalam Singapore Youth Education Scholarship, Memorandum of Understanding on Strengthening Trade and Investment Cooperation in Food and Medical Products, dan Memorandum of Understanding on Cooperation in Energy and Green Economy. Setentunya keberangkatan negara ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri ke Republik Singapura menjadi lambang hubungan unik dan istimewa antara kedua-dua buah negara.
smallest countries in ASEAN, we have shared a strong and natural affinity from the very outset. By standing shoulder to shoulder, our strong partnership has amplified our voices on the regional and international stages. It has also helped us flourish as two sovereign nations which our peoples can be proud of. We continue to value the ideas and advice given through consultation and discussions between our officials, not just as a regional partner, but especially as close friends. Madam President, Brunei Darussalam cherishes our unique and very special relations and friendship with the Republic of Singapore. Status harian normal baharu COVID-19. 2 kes dalam kategori 5 sementara 4 kes berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan juga memaklumkan 287 kes sembuh kemarin.
Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun, 83%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin, 56.7%. Manakala liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin, 76.9%. Musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan tahun 1443 Hijrah 2022 Masihi akan diadakan selama 3 malam mulai hari Selasa 30 Ogos hingga hari Khamis 1 September 2022. Majlis tersebut akan berlangsung di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Bagi melancarkan dan memantapkan perjalanan majlis tersebut, petang kemarin diadakan latihan penuh. Hadir yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama, selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam tahun 1443 Hijrah dan musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan tahun 2022. Tema pertandingan bertemankan Al-Quran sepanjang zaman. Penelitian pengemaskinian dan pembaharuan kepada sistem keselamatan kesihatan global diperlukan di samping pengawasan yang berterusan berasaskan ketelusan dan yang memanfaatkan teknologi digital bagi menghubungkan maklumat di seluruh dunia. Menurut Menteri Kesihatan, perkongsian maklumat dan data perlu di samping memastikan ketelusan yang membina kesaling kepercayaan dan menggalakkan perpaduan dalam kalangan ahli ekonomi. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar menyatakan perkara itu semasa mengetuai delegasi negara Brunei Darussalam ke mesyuarat peringkat tinggi Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC mengenai kesihatan dan ekonomi kali ke-12 yang diadakan di Bangkok, Thailand baru-baru ini. Semasa mesyuarat, Menteri Kesihatan turut mengetengahkan usaha membangun dan seterusnya mengekalkan kapasiti serta sistem yang efektif penting dalam mencegah, mengesan dan bertindak balas terhadap kecemasan kesihatan awam. Dengan tema Open to Partnership, Connect with the World, Balance Health and the Economy, mesyuarat memfokuskan perbincangan mengenai keseimbangan antara kesihatan dan pelan ekonomi dalam menjayakan Putrajaya Vision 2040. Termasuk melalui pelan tindakan Etiora pada masa dunia berhadapan dengan pandemik COVID-19. Di akhir mesyuarat, Chair Statement on the 12th APEC High-Level Meeting on Health and the Economy telah dikeluarkan. Terdahulu diadakan mesyuarat kumpulan kerja kesihatan APEC. Sekuriti makanan tidak akan dapat dicapai tanpa penglibatan semua pihak berkepentingan. Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan menyatakan perkara tersebut semasa mesyuarat peringkat Menteri bagi Sekuriti Makanan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC kali ke-7. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin juga menekankan tindakan kolektif diperlukan bagi memastikan sekuriti makanan berpanjangan di samping meningkatkan simpanan makanan yang mencukupi bagi jangka masa panjang. Menurut Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan lagi, negara Brunei Darussalam akan terus meneroka dan menerapkan beberapa usaha bagi memastikan sekuriti makanan dan meningkatkan simpanan makanan yang mencukupi bagi jangka masa panjang. Mesyuarat anjuran Thailand yang diadakan baru-baru ini melalui persidangan video mengiktiraf 3 keutamaan iaitu terbuka kepada semua peluang, berhubung dalam semua dimensi dan seimbang dalam semua aspek. Bersempena Majlis Convocation Universiti Brunei Darussalam ke-34. Petang kemarin diadakan Majlis Penganugerahan Pingat Universiti dan hadiah buku bagi para pelajar yang mendapat keputusan cemerlang. Anugerah disampaikan oleh Yang Berhormat Penyiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Penyiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. 88 pingat universiti, hadiah buku dan anugerah cemerlang diberikan kepada 81 pelajar. Zeng Jehoy menerima pingat Naib Chancellor dan 5 lagi mendapat anugerah pingat perak universiti.
Pendekatan senegara penting dalam mengangkat dan memartabatkan kebudayaan dan kehalusan kesenian Melayu yang menerima cabaran serta hambatan daripada globalisasi dan modernisasi. Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan berkata demikian semasa Majlis Perasmian Festival Sastra dan Seni Budaya Melayu Brunei kemarin. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Seti Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad lagi, institusi keluarga turut memainkan peranan untuk menghidangkan dan mewariskan seni budaya kepada generasi seterusnya agar ia dapat dipelihara dan dilestarikan. Institusi keluarga dan institusi pendidikan perlu saling berganding bahu, memberi penekanan dan penerapan nilai tradisi yang berpaksikan Melayu Islam beraja, baik secara formal maupun bukan formal. Ini amat mustahak agar perkara-perkara asas tidak dicemarkan keasliannya dan memudarkan kebudayaan, kesenian dan kesusastraan Melayu. Festival dianjurkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian sastra dan majalah dan bahagian penyelidikan, dokumentasi dan pengiktirafan sempena sambutan Bulan Bahasa 2022. Penganjurannya merupakan salah satu usaha bagi memangkin dan memacu kesedaran serta penghayatan masyarakat di negara ini terhadap kepentingan memartabatkan bahasa Melayu melalui sastra dan seni budaya. Festival berlangsung di Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas. Sempena Pesta Konvo Universiti Teknologi Brunei UTB, Majlis Perwakilan Pelajar UTB 2022-2023 menganjurkan Karnival UTB 2022 yang berlangsung kemarin di universiti berkenaan. Perasmiannya disempurnakan oleh Datin Paduka Profesor Dr. Dayang Hajah Zohra binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB. Dibukakan bagi kunjungan orang ramai, Karnival akan berlangsung selama 2 hari sehingga hari ini.